Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 864. Antara paparan utama. Apa cerita hantu 1MDB? Budaya orang dalam mesti dihentikan. Tiada alasan gantung parlimen lagi. Bersatu Abang Besar Perikatan Nasional. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kisah kleptokrasi berhubung skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB yang merentasi beberapa buah benua kini kembali ke Malaysia. Lihat betul roh riwayat 1MDB ini. Ia seperti hantu yang kembali walaupun PAS pernah berpuas hati selepas mendengar penjelasan mengenai hutang yang ditanggung 1MDB dan pelan rasionalisasi hutang itu daripada Presiden firma tersebut ketika itu, Arul Kanda Kandasamy. Arul Kanda memberikan penerangan kira-kira 2 jam kepada Timbalan Presiden Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man dan hampir 30 ahli jawatankuasa kerja PAS Pusat serta tokoh jemputan seperti bekas Menteri Besar Selangor Tan Sri Khalid Ibrahim pada 7 Ogos 2017. Tuan Ibrahim ketika itu menggesa diwujudkan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI untuk melihat isu 1MDB. Secara keseluruhan, bagi pihak kami, kita berpuas hati dengan penjelasan yang dibuat Arul khusus pelan rasionalisasi yang telah dicadang beliau bagi mengatasi kemelut berlaku dalam 1MDB, kata Tuan Ibrahim pada sidang media selepas sidang tersebut di Hotel Dipama, Ampang. Kira-kira 6 minggu lalu, M-Bank dilaporkan membayar sejumlah 2.3 bilion ringgit untuk penyelesaian berhubung pelibatan institusi bank itu dalam kes 1MDB. Bagaimanapun, Pengerusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, sehingga hari ini rakyat masih belum tahu tentang salah laku M-Bank dalam kes 1MDB. Masa dan keterlibatan pihak tersebut dalam pelaksanaan penggalangan dana di M-Bank saat ini amat diragui, terutamanya dalam aspek tata kelola dan ketelusan. Kita juga mahu tahu apakah BNM telah melakukan penelitian yang munasabah bagi memastikan transaksi ini mengikut piawaian yang beretika dan cemerlang, ujar Anwar dalam kenyataannya. Beliau bimbang dengan tidak adanya langkah proaktif dari pihak pemerintah dalam memastikan wujudnya keyakinan terhadap sistem kewangan negara. Malangnya, hingga semua hantu skandal 1MDB dinyahkan, reputasi serta keupayaan Malaysia akan terus diragui oleh para pelabur serta institusi kewangan dalam dan luar negara, kata Ketua Pembangkang itu. Menurut Anwar, keadaan ini akan terus memberi kesan yang buruk pada ekonomi negara yang telah tersedia parah kerana sikap dan kelakuan Kerajaan Perikatan Nasional. Beliau mempersoal sikap Bank Negara Malaysia BNM tidak memberi sebarang penjelasan terkait isu bayaran yang dibuat peniaga dalam buruan Low-Tech Jo atau JOLO kepada ahli keluarga bekas Gubernur Bank Negara BNM sehingga sekarang. Anwar tidak menamakan siapa bekas Gubernur Bank Negara tersebut, tetapi ia dipercayai merujuk kepada Tan Sri Zeti Akhtar Aziz. Menurut laporan Malay Mail pada 6 April 2021, terdapat media yang melaporkan bahawa pegawai kerajaan Singapura memberitahu BNM pada tahun 2015 dan 2016 berhubung pindahan bank yang meragukan bernilai kira-kira 66 juta ringgit daripada akaun JOLO kepada akaun yang dimiliki suami Zeti dan anaknya sekitar tahun 2008. Pada Disember tahun lalu, Zeti menafikan tuduhan tersebut dan menganggapnya palsu dan berniat jahat, kata Malay Mail. Di sebalik kisah hantu 1MDB yang didakwa merayau-rayau ke premis bekas Gubernur BNM itu, Anwar mempersoalkan pelantikan seorang pegawai bank yang terlibat dalam skandal 1MDB sebagai pengerusi Bank Pembangunan Malaysia Berhad yang bernaung di bawah Kementerian Kewangan baru-baru ini. Kata Anwar, pegawai bank yang sama yang tidak disebut namanya itu juga sedang berusaha memperoleh saham yang besar
dalam pelaksanaan penggalangan dana di M-Bank melalui syarikat equity swasta di Singapura. Para pemerhati akan membayangkan apakah Malaysia akan sekali lagi melahirkan skandal kewangan terbesar berdasarkan fakta-fakta serta sikap Kementerian Kewangan dan BNM. Tanpa fungsi dan peranan Parlimen amat sukar untuk kita mewujudkan imbangan serta penelitian yang berkesan terkait hal ini, tegas Anwar. Isunya ialah ketelusan dan accountability sistem kewangan negara semakin malap tanpa semak dan imbang. Bila sudah malap dan gelap, maka hantu pun bermaharajalela. Justru rakyat menuntut satu penjelasan yang tuntas yang hanya dapat dilaksanakan menerusi perbahasan di Parlimen. Pendedahan kegiatan sindiket yang didakwa memonopoli tender kerajaan dikatakan sudah beroperasi sejak 2014. Amat mengejutkan dan membimbangkan. Bagaimana boleh kes salah laku hidup subur di kementerian-kementerian dan agensi kerajaan? Memandang kepada bilangan tender yang terbabit sebanyak 345 bernilai 3.8 bilion ringgit, ia menjadi perkara yang amat serius dan perlu ditangani segera. Mereka didakwa mendalangi penubuhan kira-kira 150 syarikat yang seolah-olah bersaing sesama sendiri untuk mendapatkan tender kerajaan. Namun, hakikatnya semua dimiliki oleh individu yang sama. Hasil kerja menjarah projek ini, suspek yang bergelar Datuk itu dikatakan memiliki 2 helikopter, 644 akaun bank individu dan syarikat dengan simpanan berjumlah kira-kira 100 juta ringgit. Pelbagai kereta mewah bernilai 15.7 juta ringgit, kapal layar dan hartanah bernilai 41 juta ringgit. Semuanya telah disita oleh Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, termasuk wang tunai berjumlah 3.5 juta ringgit yang ditemui di kediaman ketua kartel berkenaan. Aset dan wang tunai yang disita serta pembekuan akaun itu dibuat susulan tangkapan 7 individu anggota sindiket kartel terbabit. Menurut sumber, kemewahan yang ditunjukkan oleh ketua sindiket itu amat luar biasa. Selain memiliki nilai hartanah dan wang tunai yang luar biasa jumlahnya, suspek juga memiliki beberapa kereta mewah, sebuah kapal mewah dan 2 buah helikopter, katanya. Dalam modus operandi kumpulan kartel projek ini, setiap individu 150 syarikat yang digunakan nama sebagai pengarah syarikat dibayar gaji antara RM5,000 hingga RM8,000. Dipercayai 114 individu digunakan namanya untuk membuka lebih 150 buah syarikat. Namun kesemua syarikat itu adalah milik suspek. Kesemua syarikat ini akan digunakan secara bergilir-gilir untuk memasuki tender dan sebut harga di kementerian dan agensi kerajaan. Maklumat tender dan sebut harga termasuk spesifikasi projek dan harga siling projek akan disalurkan oleh individu dalam kementerian atau agensi, kata sumber media. Siasatan SPRM juga mendapati hampir kesemua syarikat yang digunakan menggunakan maklumat palsu daripada segi kelayakan akademik, sijil profesional mahupun penyata kewangan untuk meyakinkan lembaga tender berhubung keupayaan syarikat-syarikat untuk melaksanakan projek. Namun semua ini tidak akan berjaya jika tiada orang dalam yang membantu memudahkan lagi kerja jahat suspek. Mengulas mengenainya, Timbalan Presiden Amanah Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, tidak dapat dibayangkan apa yang boleh berlaku jika sindiket tersebut mempunyai jaringan di luar negara yang ingin mengeksploitasi institusi kerajaan. Kerajaan perlu mengkaji untuk menstrukturkan semula sistem sedia ada bagi memastikan pihak yang terlibat sama ada ditawarkan tender atau menawarkannya adalah pihak yang sah mengikut peraturan dan undang-undang. Kelemahan yang ada sekarang menyebabkan geng kartel terbabit dapat membuat kepungan harga dan menggunakan nama lain bagi mengaburi mata pihak berkuasa, katanya dalam kenyataan. Bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani itu berkata, kegiatan kartel mengepung tender kerajaan itu juga boleh berlaku apabila wujud campur tangan segelintir pegawai atasan yang tidak beretika yang memberikan wahyu untuk memastikan orang tertentu mendapatkan kontrak berkenaan. Katanya perkara ini tidak mustahil kerana kebanyakan tender-tender kerajaan yang bernilai tinggi ditadbir urus pegawai berpangkat tinggi. Salahuddin sendiri dipercayai pernah berperang dengan kartel di kementeriannya. Ketika kisah isu kemasukan daging tidak halal meletup, Salahuddin mendakwa beliau pernah menerima tawaran percutian mewah ke Eropah daripada syarikat pengimport yang mempunyai kaitan dengan kartel daging ketika menjadi menteri. Lapor Sinar Harian 9 Februari 2021. Menurut Salahuddin, beliau mula merasakan ada sesuatu yang tidak kena dengan perjumpaan yang sepatutnya menjadi sesi perkenalan antara menteri dan juga pemain industri itu apabila ditawarkan dengan pakej percutian yang digambarkan sebagai kunjungan hormat.
Kini, integriti institusi kerajaan sudah tercalar dengan teruk. Akibatnya, pegawai-pegawai lain yang amanah akan turut terpalit dan menjadi pewaris dalam sistem penganugerahan tender projek yang cacat. Baru-baru ini dalam wawancara bersama Astro Awani, Ketua Polis Johor Datuk Ayub Khan Maidin Piche mengecam mereka yang rasuah kemudian menunaikan haji, minta ampun lepas itu kembali mengamalkan rasuah. Duit banyak tu nak ke mana? Nak rasuahkan malaikat mungkar dan nangkir, sindirnya. Pemberi dan penerima duit haram ini kalau ingatkan Islam dan kematian, tidak akan rasuah. Rakyat harus bersama memikul tanggungjawab untuk membantras kegiatan mereka tanpa rasa takut dan kasihan yang diletakkan di tempat yang salah. Perdana Menteri Tebuk Atap Tan Sri Muhyiddin berani berjalan ke serata ceruk rantau sehingga ke Jakarta dalam musim wabak COVID-19 sedang mencanak naik di Malaysia. Ahli Parlimen yang hilang ke New Zealand pun sudah kembali. Apalagi yang ditunggu Muhyiddin untuk membuka pintu Parlimen. Pada 24 Februari lalu, Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah bertitah, Parlimen boleh bersidang semasa tempoh darurat berkuat kuasa. Namun, sehingga hari ini sudah hampir 2 bulan, masih tiada tarikh ditetapkan Kerajaan Tebuk Atap untuk wakil rakyat kembali bersidang di Dewan Rakyat. Bagaimanapun, semua alasan untuk menggantung Parlimen sudah tidak relevan lagi. Ini kerana gelombang ketiga wabak COVID-19 dikatakan sudah berada di bawah kawalan. Lagipun, semua ahli parlimen sudah menerima suntikan vaksin COVID-19. Maknanya, parlimen adalah sebuah kawasan yang paling selamat jika semua yang hadir mematuhi prosedur operasi standard SOP COVID-19. Parlimen patut dipanggil bersidang untuk membuat keputusan mempercepatkan pelaksanaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan menjelang Hari Malaysia pada 16 September 2021 dengan menggunakan pakai pendekatan yang melibatkan keseluruhan kerajaan dan keseluruhan masyarakat, kata ahli politik veteran Lim Kit Siang dalam satu kenyataan. Dalam sistem demokrasi, parlimen memiliki kedudukan paling utama selain badan eksekutif dan kehakiman. Di Parlimen, proses semak dan imbang dijalankan untuk memeriksa dasar-dasar kerajaan demi kepentingan rakyat dan negara. Di sanalah rakyat menyuarakan masalah dan kepentingan mereka melalui wakil yang dipilih dalam pilihan raya secara demokratik. Kita mahu Parlimen bersidang bukan kerana Lim Kit Siang, tetapi kita mahu Parlimen bersidang kerana terlalu banyak persoalan yang rakyat mahu tahu jawapannya. Kerana semakin lama Parlimen digantung, semakin banyak persoalan. Antara persoalan yang perlu dibangkitkan dan dibahas termasuk isu undi 18. Mengapa Malaysia disisihkan oleh Amerika Syarikat dalam persidangan tentang perubahan iklim oleh Presiden Amerika Syarikat Joe Biden? Mengapa sampah plastik masih dibenarkan masuk? Apa peranan M-Bank dalam skandal One Malaysia Development Berhad 1MDB? Apa tugas Duta Khas Perdana Menteri bertaraf Menteri ke Korea Selatan, China dan Timur Tengah? Berapa banyak pelaburan langsung asing yang masuk ke Malaysia sejak 1 Mac 2020? Berapa banyak kilang yang tutup? Berapa ramai penganggur terutama graduan yang menganggur dan lain-lain? Jangan buat-buat tak nampak dan tak dengar permasalahan rakyat. Berdosa tau. Justru Jom Channel kata, jika Parlimen digantung atas alasan sains dan data, kini sains dan data sudah mewajarkan sidang Parlimen diadakan. Berani kerana benar. Baru-baru ini, rakyat dikejutkan dengan kelakuan Menteri Luar Negeri Datuk Seri Hishamuddin Hussein yang merujuk kepada negara China sebagai abang besar kepada Malaysia. Menteri Perikatan Nasional itu kemudian menerima kecaman daripada pelbagai pihak kerana dilihat telah melakukan diplomatik faux pas atau melanggar adat diplomatik. Tindakan kurang bijaksana Hishamuddin itu berpotensi akan mengorbankan kepentingan, keselamatan dan kedaulatan negara. Ini kerana ia seolah-olah meletakkan Malaysia sebagai modernka China sedang negara ini mengamalkan dasar bebas dan berkecuali. Ahli Majlis Tertinggi UMNO Datuk Dr. Puat Zarkashi pula bertanya bagaimana konteks abang besar itu dalam politik. Beliau mendakwa UMNO tidak mengamalkan konsep abang besar dalam Barisan Nasional. Sebab itu rakan parti komponen diberi peluang bertanding di kawasan majoriti Melayu seperti di Air Hitam dan Tenggaruh Mersing. Menurut beliau, UMNO kekal menghormati kontrak sosial yang sudah lama wujud. UMNO mengekalkan sekolah vernakular. Tegas Puat, masa Barisan Nasional memerintah ada pelan pembangunan induk masyarakat India 2016. Tetapi apakah Big Brother tidak wujud dalam Perikatan Nasional? Betulkah konsep We Are Brothers yang diungkapkan dalam hubungan diplomatik ada dalam Kerajaan Perikatan Nasional? Kalau semangat adik-beradik wujud dalam Perikatan Nasional, sudah tentu UMNO menyertai Perikatan Nasional dan tidak akan keluar daripada Kerajaan PN. Sebaliknya, UMNO dilayan umpama adik tiri sahaja.
ujarnya dalam kenyataan di Facebook. Beliau berkata demikian dipercayai merujuk kepada parti komponennya MCA dan MIC yang dilihat mahu terus bergantung kepada Perikatan Nasional. MIC dan MCA kena beringat jangan kerana tinggal 1 dan 2 kerusi maka gopoh cairkan pergantungan baharu yang sebenarnya adalah Big Brother, katanya. Tegas Puat, kluster katak telah menyelamatkan Bersatu sebagai Big Brother dalam Perikatan Nasional kerana ahlinya yang asal hanya 7 sahaja. Sebelum itu, Presiden MIC Tan Sri S.A. Vignes Warren dilaporkan berkata, penting untuk kepimpinan Barisan Nasional mencapai kata sepakat dengan Perikatan Nasional mencari satu formula terbaik untuk mengelakkan pertembungan antara parti-parti kerajaan, khususnya dalam pembahagian kerusi pilihan raya. Yakinlah tidak ada yang terlalu sukar jika kita melakukannya bersama-sama. Saya mahu supaya keputusan untuk mengadakan kerjasama dibuat secara meluas dan menyeluruh melalui pemufakatan dan musyawarah di dalam parti dan di antara parti, katanya seperti dipetik Berita Harian. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan ucapan dasar Presiden MIC sempena Perhimpunan Agung MIC ke-74 baru ini. Yang turut hadir Timbalan Presiden MIC Datuk Seri M. Saravanan serta Presiden MCA Datuk Seri Wee Ka Siong. Sementara itu, Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin juga bersama lebih 1,000 perwakilan MIC lain menyaksikan secara maya ucapan Vignes Warren. Katanya, apakah salah jikalau UMNO bersedia untuk mengorbankan sekurang-kurangnya 10% kerusi mereka? Menurut beliau, MIC menghormati keputusan UMNO menghentikan kerjasama dengan Bersatu pada pilihan raya umum ke-15 namun tetap menyokong Bersatu. MIC pada masa sekarang akan menyokong kepimpinan Muhyiddin dan akan bekerjasama dengan Bersatu hingga suatu perkembangan baharu dalam keputusan Dewan Tertinggi BN. Biar kita tunggu dan lihat pergerakan politik untuk jangka masa terdekat ini, katanya. Sementara itu, Esko Pergerakan Pemuda UMNO Fazmil Fazil mendakwa Bersatu secara rahsia cuba menarik MCA dan MIC untuk menyertai Perikatan Nasional. Apabila kita telah bersama membentuk Kerajaan Perikatan Nasional, pada satu ketika mereka menarik MCA dan MIC di belakang UMNO, dakwanya. Di manakah maruah MCA dan MIC jika tunduk kepada kluster katak sebagai abang besar? Dalam scheme of things, maruah boleh ditukar dengan jawatan tinggi dalam kerajaan atau syarikat berkaitan kerajaan GLC. Itulah kesimpulan rakyat yang memerhati. Teruskan bersama kami di Jom Channel dan layari portaljomchannel.net untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlina Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.